mencerita berkenaan dengan kegemilangan masa dahulu mereka. Ini adalah pengakuan bahawa hari ini mereka tidak gemilang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada profesor Malaysia yang kalau menjelaskan sejarah yang ada di Malaysia ini seolah-olah Malaysia lah tempat peradaban Melayu ataupun peradaban sejarah. Tetapi apa yang dipaparkan oleh profesor ini justru disekatmat oleh Mahathir Mohamad. Dan bagaimana celingkukannya profesor Malaysia ini di depan Mahathir Mohamad, kita akan lihat dulu. Dari sudut bahasa. Dan begitu juga Tuan Pengerusi, perkataan kalah. Kalah itu adalah perkataan sejarah paling lama sekali yang digunakan terhadap Kedah. Kan kalah itu, kalau orang Arab panggil kalah, Cina panggil Cia, kalau Kandaram India. Kemudian nama-nama lain digunakan lagi untuk menamakan Kedah itu. Tetapi perkataan kalah itu asalnya bukan kalah, kalah. Ada seorang traveler, pengembara yang orang Arab daripada Baghdad, dia daripada China untuk ke Baghdad. Dia orang selalu pergi balik. Jadi apabila sampai di daripada China, dia nak masuk ke alam sebelah sini, dia perlu melalui satu pintu gerbang besar yang mana nama tempat itu ialah Kala. Jadi dia kata ketika aku sampai di situ, banyak relau-relau, penuh dengan relau dan orang melebur besi di situ. Itu yang disebut. Jadi daripada maklumat yang kita dapat ini, berdasarkan dokumentasi ini, kita boleh mengatakan bahawasanya Kedah itu adalah Kalah. Kalah itu adalah Kedah. Dan bagaimana pula dengan nama-nama yang terdapat nama Kalah terdapat di India, di Yaman, di Syria, di Mesopotamia. Saya membuat satu kesimpulan bahawasanya nama-nama itu diambil daripada nama Kalah di Kedah. Kerana kalau kita hasil dari perbincangan saya dengan Prof Mokhtar, perkataan relau tidak ada di Yaman. Relau tidak ada di Yaman tu. Jadi bagaimana boleh ada besi Yaman? Di Indonesia juga nggak ada relau. Mereka ambil besi daripada Kalah. Kerana besi daripada Kalah, apabila mereka bawa ke Yaman dan mereka tempa di Yaman, jadi Saiful Yaman, harganya mahal. Sebab itu Al-Kindi menyebut besi terbaik di dunia ada 3 disebut. Dia kata pedang terbaik di dunia ada 3. Saiful Yaman, pedang Yaman, yang kedua Saiful Kalah, dan ketiga Saiful Hind. Pedang Yaman, pedang Kalah, pedang Hind. Tetapi bila tahun 900 AD datang Al-Biruni, tadi yang Al-Kindi 800. Al-Biruni mengatakan bahawasanya semua besi terbaik di dunia datang daripada Kalah. Dan ini telah disokong beberapa catatan dalam catatan Tamil menyebut bahawasanya kebanyakan besi daripada Kalah itu bermutu tinggi. Dan hasil daripada penemuan yang kita dapati, Tuan Pengerusi, bahawasanya ada ekskavasi dijalankan di Kedah. Sebab di Malaysia kita kurang menjalankan ekskavasi, dan ekskavasi dilakukan oleh Prof Mokhtar itu hanya satu tempat sahaja daripada 37 tempat. Tuan, maksudnya ada 36 lagi tempat yang tidak diekskavasi. Prof Mokhtar hanya lakukan dalam bentuk scanning, dan didapati ada 1000 batu persegi lagi relau di kawasan Kedah sehingga ke Petani. Dan kita maklum kawasan Kedah dan Langkawi itu antara hutan ataupun tanah yang paling tua di dunia. Sekitar 557 juta tahun. Itu. Jadi apa yang menarik di sini, bila kita di Kedah itu dilakukan ekskavasi, dia menjumpai beberapa barang, antaranya Cak Moho. Kita dapati Cak Moho itu, tapi artikel itu sebab orang putih yang tulis, jadi
kita tidak itu hak dia lah, sebab itu artikel dia kan, dia menulis, dia mengatakan, oh ini adalah tulisan Pahlawan, ini adalah tulisan Pahlawan. Saya seorang linguis, saya melihat tulisan itu, saya kata ini bukan tulisan Pahlawan, ini tulisan Rudiman. Tulisan Rudiman yang Tuan Pengerusi adalah tulisan the development of the Armenian symbol. Maksud di sini betullah apa yang disebut oleh Al-Biruni, menyebut bahawasanya orang-orang Rusia, Viking telah sampai ke Kalah. Sebab mereka nak besi Kalah tu disebut nama sebagai Syarbukan. Pedang Syarbukan mesti terhasil daripada besi Kalah. Sebab dalilnya macam ni, ketika perang Byzantine, Rasulullah ketika Islam menentang Rom Timur, iaitu Byzantine. Rom Timur itu Byzantine, Rom Barat ialah Rom. Ketika berlaku peperangan itu, maka pedang mereka banyak patah. Sebab Tuan Pengerusi, kalau you buat pedang, tempa pedang, kalau daripada besi yang cair itu baru menempa pedang, dia mudah patah. Tetapi besi Kalah dia bukan begitu. Besi Kalah terhasil daripada ketulang-ketulang besi yang jatuh dan meteor di Gunung Jorat itu. Diambil besi itu kemudian ditempa, bukannya dicairkan. Maksudnya besi pedang itu tidak patah. Jadi apabila tentera Byzantine mengetahui bahawasanya kenapa pedang mereka patah, itu menyebabkan salah satu sebab kenapa orang Islam menang. Jadi mereka berusaha mencari di mana kenapa pedang orang Islam tak patah. Itulah terbongkarnya bahawasanya pedang Rasulullah itu pedang Kalah, iaitu daripada Kalah, di mana Rasulullah dapat daripada harta rampasan perang daripada Bani Kainuqa. Bani Kainuqa ini Yahudi yang ada di Madinah. Macam mana orang Yahudi boleh dapat daripada pedang itu? Saya berpendapat, dan insya-Allah kita akan dokumentarikan benda ini, ketika 1300 BCE itu ialah ketika Alam Shah Mansur. Ketika Nebuchadnezzar itu sekitar 800 BCE. Jadi dia ada, ketika itu mereka menawan orang Yahudi dan orang Bani Israel, bawa ke Babylon sebagai hamba. Jadi kemungkinan besar mereka mendapat warisan daripada datuk mereka. Maksudnya di sini Kalah ataupun besi yang dileburkan, yang terdapat di Sungai Batu di Kedah itu sudah lama, iaitu sebelum zaman Nabi Isa AS. Itu betul apa yang ditemui oleh Prof. Mokhtar sekitar 788 BCE. Jadi sejarah kita yang kita dengar tadi bermula dengan nama-nama seperti Kalah ataupun Kedah, itu zaman dulu. Apabila satu bangsa mencerita berkenaan dengan kegemilangan masa dahulu mereka, ini adalah pengakuan bahawa hari ini mereka tidak gemilang lagi. Oke teman-teman ya, ini sedikit cuplikan dulu ya dari Mahathir Muhammad ya, dimana Mahathir Muhammad ini mengskatmat ya pendapat ataupun apa yang dipaparkan oleh Profesor Malaysia. Agak sedikit lucu ya, nanti bisa lihat ya bagaimana celingukannya Profesor Malaysia ini. Sebab itu dia sebut di zaman dulu, wow, macam-macam orang Melayu boleh buat apa saja. Tapi itu pengakuan bahawa sekarang ini orang Melayu tak boleh buat. Sehingga nak pertahankan negara kita ini bukan dengan nyawa kita dah, dengan mengundi. Itu pun kita tak mampu nampak. Saya realis, saya pegang kepada kenyataan. Saya tak fikir berkenaan dengan glamour. Cerita dulu kala apa semua. Ya, kita perlu tahu apa yang berlaku dulu kala, kalau dianya menjadi satu pengajaran kepada kita. Tetapi kita nak seronokkan diri kita saja. Kita cerita berkenaan dengan zaman dulu, bagaimana orang Melayu menjajah seluruh dunia, dapat berlayar, dapat menjadi orang yang mengelilingi dunia yang pertama dalam sejarah manusia. Ini Panglima Awang ataupun Henry the Black. Ini pun orang Portugis bersatu mengaku bahawa
Memang pun ada orang yang bernama Panglima Awang, tapi dikenali sebagai Henry the Black karena dia kulit hitam lah banding dengan orang Eropah. Dia ditangkap, dibawa ke Portugal. Daripada Portugal dia pergi ke Spanyol. Di Spanyol dia join up menjadi kelasi dalam kapal Magellan. Magellan akan berlayar keliling dunia, dan memang pun Henry the Black bersama dengan Magellan berlayar across the Pacific. Tetapi bila sampai kepada dekat dengan Filipina, Henry the Black lepaskan diri dia daripada menjadi kelasi Magellan. Sebaliknya Magellan pula tak sampai balik ke Spanyol kerana dia dibunuh. Bermakna bahawa yang mengelilingi dunia pada kali pertama ialah Henry the Black. Kita bangga, kita sebut. Itu sejarah. Hari ini dulu kita ada juga satu orang nama dia Azhar. Dia pun belayar juga. Tapi di mana dia sekarang ni? Apakah dia terkena? Bolehkah kita berbangga selama-lamanya dengan pelayaran Azhar? Saya nak beringat, kalau kita tak sedar berkenaan dengan sejarah, kalau kita tak sedar dengan keadaan kita sekarang, maka sejarah kita akan tamat. Dan benarlah seperti yang dikatakan oleh British, negara ini aman kerana tidak mempunyai sejarah. Terima kasih. Lihat profesornya. Bingung kan? Panjang, lebar, tapi Tun buat kita semua sedih. Kerana apa Tun? Saya masih ingat ramalan-ramalan yang Tun selalu bercakap, kesemuanya menjadi kenyataan. Seperti mana 2020 UMNO tidak akan berkuasa lagi, bagaimana Donald Trump akan kalah dalam pilihan raya. Kali ini Tun kata pula 10 tahun lagi Melayu akan hilang kuasa dan hilang tanah Melayu itu sendiri. Oke teman-teman ya, demikian ya satu video. Oke teman-teman ya, demikian satu cuplikan video di mana ada Profesor Malaysia yang menggebu-gebu, yang ngos-ngosan memaparkan tentang sejarah yang ada di Malaysia. Justru apa yang diceritakan di depan Mahathir Mohamad ini sama sekali tidak dihiraukan. Justru Mahathir Mohamad ini mengatakan kalau apa yang dilakukan Profesor ini justru malah kehilangan kegemilangan. Intinya demikian. Kalau kita melihat sikap dari Profesor Malaysia ini di depan Mahathir Mohamad itu kayaknya sedikit agak gimana gitu ya. Menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.